Bagi setiap pelajar tu ada berbeza masalah kan. Ini first time saya belajar saya online digital learning ni, dia memang agak susah nak faham. Pelajar kena biasakan dengan ODL ni dengan keadaan semasa kan. Okey untuk setengah pelajar, tapi untuk setengah pelajar yang berada di kawasan pedalaman seperti saya macam kampung kan kat Kelantan, so agak masalah internet tu agak problem lah sikit. Kena buat student yang ada masalah ni kena pulang ke college untuk hadiri kelas yang tertentu saja. Mungkin untuk amali dan lab sajalah. Yang kelas lain mungkin boleh buat secara online. ODL tu memang bagus, tapi lebih baik face to face lah sebab mudah nak tanya dengan lecturer apa yang kita tak faham. Course saya QS, subjek core adalah measurement. Kalau macam nak belajar online tu susahlah untuk nak tanya sebab dia melibatkan drawing. Line internet di rumah saya tidak berapa bagus. So kalau nak buat secara WhatsApp tu bolehlah. Tapi secara keseluruhannya saya okey je sebab pesara memahami. Saya ingin menjelaskan beberapa inisiatif yang telah diambil oleh UiTM di bahagian hal akademik ini khusus bagi menangani perjalanan pengajaran dan pembelajaran kita semasa kita berada di dalam PKP, PKPB dan juga PKPP. Sebenarnya pendekatan yang telah kita gunakan apabila kita merentasi isu yang berbangkit hasil daripada COVID-19 ini ialah kita akan meneruskan pengajian di universiti walaupun pelajar-pelajar dan juga pensyarah-pensyarah tidak mampu hadir secara fizikal ke universiti atas sebab kekangan-kekangan diperkenakan ke atas kita demi untuk keselamatan kita masing-masing. UiTM telah merancang dan merangka bahawa perjalanan pengajaran dan pembelajaran ini akan berjalan melalui kaedah yang kita panggil Open Distance Learning. Ya, ramai yang salah sangka, kadang-kadang ada yang menyangka ODL ini adalah online distance learning, tetapi tidak. Online distance learning itu adalah subset kepada open distance learning. Open distance learning ini merupakan satu konsep pembelajaran yang lebih luas di mana pelajar-pelajar boleh mempunyai kaedah-kaedah yang fleksibel dalam penerimaan melalui pembelajaran dan pengajaran. Kaedah open dan distance learning ini membenarkan pelajar-pelajar untuk belajar dalam pace masing-masing. Dia boleh berlaku di mana-mana dan boleh juga dibuat secara masa yang terbuka, mana tidak khusus kepada waktu jam kuliah seperti yang kita lalui semasa kita mempunyai kuliah-kuliah secara fizikal. Begitu juga open distance learning ini mengambil kira kepayahan pelajar untuk dihubungi melalui kaedah internet. Kadang-kadang kita mempunyai pelajar-pelajar yang mempunyai capaian internet yang tidak baik. So kita berhubung dengan pelajar melalui kaedah-kaedah alternatif dengan menggunakan WhatsApp, dengan menggunakan sistem gaya post. Dan soalannya ialah bagaimanakah UiTM bersedia di dalam melaksanakan pembelajaran melalui ODL ini? Kalau diikutkan dari segi pengalaman UiTM, UiTM telah pun menjalankan apa yang kita panggil program-program pengajian dalam bentuk PJJ, pendidikan jarak jauh, dan juga off-campus ataupun off-campus learning, pembelajaran luar kampus, PLK. Nature ataupun kaedah yang digunakan untuk menyampaikan bahan pengajaran dan pembelajaran di dalam dua-dua program ini adalah secara tak langsung berkaitan sangat dengan kaedah yang kita gunakan dengan secara ODL. Sebenarnya kita telah mulakan daripada tahun 70-an lagi. Semasa saya pelajar lagi, PLK dah wujud, pengajian luar kampus. Kemudian kita gandakan usaha kita dengan cuba mencapai pelajar-pelajar yang tidak mampu hadir ke universiti secara fizikal melalui kaedah PJJ, pendidikan jarak jauh. Dan ini telah kita laksanakan seawal tahun 80-an. Artinya setiap fakulti yang menawarkan program-program ini ada resource personnya, ada tenaga-tenaga pakarnya yang boleh menjadi coach ataupun mentor kepada pensyarah-pensyarah lain dalam menyediakan bahan pembelajaran secara ODL.
Sekarang ini dimudahkan lagi dengan teknologi di mana kita mempunyai internet access, online learning, dan melalui kaedah ini, melalui ISEP, kita juga mewujudkan platform-platform pembelajaran seperti UFuture yang boleh digunakan oleh pensyarah dan pelajar untuk menambahkan lagi keupayaan kita to deliver pengajaran dan pembelajaran secara open dan distance learning. Kita tidak berhenti di situ, kita menambah baik kaedah penyampaian kita dari masa ke semasa. Sekarang ini kita telah pun mewujudkan website COVID@UiTM di mana pelajar-pelajar, pensyarah-pensyarah boleh menyuarakan FAQs untuk mengetahui cara lebih lanjut untuk menyampaikan ODL secara berkesan. Kita juga mempunyai satu apps yang membantu pensyarah-pensyarah untuk mengenal pasti capaian internet pelajar-pelajar yang berada di kampung, di rumah mereka. Sama ada pelajar-pelajar ini mendapat capaian yang baik ataupun yang kurang baik. Kerana kalau bila dia dah tahu keadaan capaian pelajar, maka pensyarah-pensyarah boleh merancang kaedah untuk menyampaikan bahan pengajaran pada pelajar-pelajar. Di samping itu, assessment, panduan-panduan pentaksiran, panduan-panduan mengendalikan kuliah, bagaimanakah laluan pelajar untuk menghantar assignment dan sebagainya, ada kita sediakan di dalam website kita yang saya sebut tadi, website COVID@UiTM. Di samping itu, UiTM juga mengambil beberapa inisiatif untuk membantu pelajar untuk mendapatkan akses kepada internet, kerana akses kepada internet ini merupakan satu kaedah teknologi yang moden. Kita telah menyediakan skim untuk pelajar membeli data, dan sekarang ini kita juga menyediakan kaedah untuk pelajar yang memerlukan, di bawah kategori pelajar yang memerlukan untuk dibawa ke kampus agar mereka mempunyai capaian internet yang lebih baik berbanding dengan di tempat tinggal mereka. Bila kita survey, kita dapati ada pelajar yang lebih suka duduk di rumah, mungkin kerana di rumah keadaannya lebih kondusif untuk pembelajaran dari sudut space dan juga dari sudut capaian internet. Tetapi ada juga pelajar-pelajar yang mempunyai masalah di tempat kediaman mereka dari segi capaian internet dan juga ruang pembelajaran, the space for learning. Maka bagi pelajar-pelajar yang memerlukan ini, kita akan membenarkan pelajar-pelajar itu memohon untuk tinggal di kampus bagi tujuan mendapatkan kemudahan capaian internet dan juga space untuk pembelajaran. Dan ini tidak bererti kalau pelajar itu berada di tinggalnya di Sabah dan Sarawak, tetapi belajar katalah di UiTM Terengganu, beliau perlu balik ke UiTM Terengganu. Tidak. Dia kalau berada di kampungnya di Sabah ataupun di Sarawak, kita akan bawa dia balik ke kampus Sabah ataupun kampus yang berdekatan dengan kampung mereka. Baru-baru ini kita telah menubuhkan jawatan kuasa task force di kalangan MPP yang memberikan kita makluman, maklum balas berdasarkan pada fakta tentang isu-isu yang dihadapi oleh pelajar dalam melalui pembelajaran kaedah ODL. Dan MPP Indo berhubung terus dengan MPP Cawangan dan juga MPP Fakulti untuk menyelaraskan maklumat-maklumat tentang isu yang dihadapi oleh pelajar bagi tujuan kita untuk mengkaji dan menyediakan solution ataupun menyediakan kaedah untuk menyelesaikan masalah-masalah bagi pelajar. Itu satu cara. Kita dapati bahawa partisipasi pelajar melalui ODL ni amat tinggi. Berkemungkinan besar pembelajaran melalui ODL ni akan menjadi satu pembelajaran mainstream yang di masa yang akan datang. Tetapi pada pandangan saya, kaedah yang mungkin lebih sesuai digunakan ialah blended learning. Artinya ada pembelajaran yang disampaikan secara online, secara ODL, tetapi ada juga pembelajaran yang dijalankan secara bersemuka, particularly apabila keadaan keselamatan kita membenarkan. Jadi pada pandangan saya, bagi menambahkan lagi pengalaman pembelajaran yang tinggi dan juga outcome pembelajaran yang tinggi kepada pelajar-pelajar, kombinasi antara ODL dengan face-to-face ini adalah mungkin formula yang akan menjadi lebih popular. Kita tidak nafikan ada isu-isu, ada masalah yang berbangkit hasil daripada ODL. We are staying on the ground di dalam mendengar keluhan-keluhan pelajar, keluhan-keluhan pensyarah, dan kita sentiasa mencari jalan bagaimana untuk menyelesaikan
isu-isu yang dihadapi oleh pensyarah dan juga pelajar. Jadi jika warga bertanya adakah UiTM bersedia dalam menjalankan pembelajaran dan pengajaran melalui kaedah ODL, bagi pandangan saya dan ketetapan yang telah kita nyatakan ialah UiTM bersedia di dalam menjalankan pembelajaran, pengajaran dan pengajaran universiti dalam bentuk ODL.